Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak ilmu Baiduri yang Ustaz kasihi? InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam pendidikan Islam tahun 5 bawah tajuk Sempurnakan Tajwidku. Sempurnakan Tajwidku. Baik. Jadi anak-anak cuba lihat huruf yang dipaparkan di skrin ini. Yang pertama huruf Ain, yang kedua huruf Waw, yang ketiga huruf Dad. Jadi, cuba anak-anak gabungkan huruf-huruf ini untuk membentuk satu perkataan yang biasa anak-anak dengar lah. Okay, baik. Dah cuba gabungkan. Okay, Ain. Okay, baris bawah. Ain. Waw baris atas. Wa. Dad dimatikan. Aiwat. Aiwat. Jadi, pernah dengar tak mat aiwat? Pernah kan? Jadi, tajuk kita pada pagi ni adalah mat aiwat. Disebut bersama dengan Ustaz. Mat aiwat. Okey, baik. Jadi, apakah pengertian mat aiwat? Kita nak kenal-kenal dulu dengan mat aiwat ni. Okey. Mat iwat ialah memberhentikan bacaan pada akhir kalimah yang berbaris tanwin fathah. Baris tanwin fathah apabila kita berhentikan bacaan kita pada akhir kalimah itu kan, maka itulah yang dipanggil ataupun dikenali sebagai mat iwat. Mudah saja. Baik, nanti kita akan tengok contoh supaya anak-anak lebih faham lah. Baik Ustaz, bagaimanakah cara bacaan mat iwat? Tengok anak kecil ni bertanya kepada Ustaz dia. Jom kita tengok Ustaz dia jawab apa. Ustaz dia jawab, menggantikan bunyi tanwin. Sekali lagi Ustaz ulang, menggantikan bunyi tanwin. Tanwin fathah di akhir kalimah tadi itu dengan bunyi satu baris. Kita bacakan bunyi tanwin. Contoh an dengan bunyi satu baris. Macam tu. Dibaca dengan qadar 2 harakat. Biasanya mat iwat ni di hujung bacaan kita lah ataupun di tempat yang kita wakafkan. Jadi kita tengok contoh insyaAllah. Okay, dengan kadar 2 harakat. Panjangnya 2 harakat lah. Baik, seterusnya cara bacaan mat iwat. Okay, baik, jom kita belajar macam mana cara bacaan yang betul. Okay, tengok ayat ni baca fatham mubinan. Inilah mat iwat. Jadi cara bacaannya bukan fatham mubinan. Kita kena baca tanwin fathah yang 2 baris ini dengan bunyi satu baris. Jadi macam mana bacaan dia? Di bawah ni. Fatham mubina. Fatham mubina. 2 harakat. Fatham mubina. Pertama, kita bacanya dengan satu baris sahaja. Yang kedua, 2 harakat lah. Mubina. Okey, baik. Sama juga perkataan seterusnya. Suratan mustaqiman. Ini cara baca yang betul adalah Suratan mustaqimah. Suratan mustaqimah. Dibaca dengan bunyi satu baris. Jangan baca mustaqiman. Mustaqiman. Tak betul sebab kita wakaf ataupun kita berhenti pada ayat, pada hujung ayat ni. Jadi kita kena jadikannya satu baris saja. Suratan mustaqimah. Senang je kan? Ini pun sama. Nasran azizan. Nasran aziza. Cara baca yang betul. Nasran aziza. Sama juga. Aliman hakiman. Baca yang betul. Aliman hakima. Dibaca dengan bunyi satu baris sahaja. Apabila kita wakaf pada mana-mana lah. Mana-mana perkataan yang di hujungnya ada tanwin fathah. Tanwin fathah. Fathatain yang 2 baris. Maka kita kena bacanya dengan satu baris. Kecuali huruf ta marbutah. Tak apa, kita tengok. Contoh. Soal jawab. Jom kita buat soal jawab sikit untuk kukuhkan kefahaman kita. Baik. Berdasarkan potongan ayat di bawah. Tentukan bacaan mat iwat. Okay, jom kita tentukan di mana bacaan mat iwat. Fakanat saba'am mubatha. Tengok Ustaz baca mubatha, bukan mubassan. Jadi di mana mat iwat? Di hujung inilah.
Kita ambil pen sikit. Kita catat sikit. Okey. Mubatha. Okey. Linnasi imama. Di sinilah. Kan. Mudah saja. Bihadza masala. Jangan baca masalan pula Bacanya dengan satu baris saja. Okey, baik, sebab kita wakaf di sini. Wasa'at masira. Sa'at masira. Sinilah. Di huruf ra ini. Kemudian aliman hakima. Sini. Okey, akhir sekali rizqan hasana. Okey, di sini baik. Jadi Ustaz kira semua jelas lah. Mudah saja. Jadi kita nak teruskan dengan aktiviti perbincangan. Jom kita bincang sikit. Kita analisis beberapa ayat yang Ustaz paparkan ini. Okey, ada 6 ayat. Jom kita cuba analisis mana ayat yang ada mat iwad dan mana ayat yang tidak ada mat iwad. Okey, baik, kita tengok ayat yang pertama. Okey, pelan-pelan ikut bacaan Ustaz. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Okey, perhatikan ma'dudah. Kenapa Ustaz tak baca ma'dudah? Kenapa Ustaz tak baca ma'dudata? Ustaz baca ma'dudah. Kenapa? Sebab ini huruf tamam putah. Tamam putah dia tak termasuk dalam mat iwad lah. Kalau maksudnya kalau kita wakaf pada perkataan yang ada huruf ta marbutah dengan dua baris, yang mana tamam putah tu ada dua baris, kita tak baca dia dengan ma'dudata macam mat iwad yang lain, huruf-huruf lain kan. Kita baca ma'dudah. Kita matikan dia. Begitu. Jadi di sini tidak ada mat iwad lah. Ni mat tabi'i kan, mat asli. Ni pun ni mat jaiz. Tak ada. Tak apa, kita tengok yang kedua ada ke tak. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Okay, boleh baca sama-sama dengan Ustaz ya. Okay, baik. Okay, kemudian kita tengok di sini. Di mana mat iwad? Tak ada jugalah. Ni mat jaiz. Munfasil min rabbihi kalimat. Kalimat ni sini mat asli kan. Fataba alaih pun ta di sini mat asli. Alaih. Di sini mat lin. Tak ada juga. Tak apa, kita tengok ayat yang seterusnya. Wa kana Allahu azizan hakima. Wa kana Allahu azizan hakima. Di sinilah mat iwad. Kita wakaf. Bila bacaan yang kita wakaf itu ada tanwin dua tanwin fathah ataupun dua baris di atas ni, maka kita baca dengan satu baris. Jadi bunyinya hakima. Begitu. Macam hakiman pula kan. Okey, seterusnya ayat yang keempat. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ni pun tidak ada mat iwad ni. Cuba antum nak tengok. Ni mat asli. Ni juga mat asli. Ni juga mat asli. Ni juga mat. Ni mat alif sukun kan. Okey, tidak ada. Okey, wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Okey, di sinilah mat iwad. Di hujung kataan. Biasanya dia di hujung lah. Di hujung bacaan ataupun di hujung ayat. Ataupun kalau letak di hujung ayat pun, contoh macam sini, Aziza di pertengahan ayat, tapi kita berhenti di sini. Kita wakaf di sini. Dia bukan kira, kadang-kadang orang salah faham asal hujung saja mat iwad. Dia kira di mana kita berhenti lah. Kalau kita berhenti di sini tu. Wa kana Allahu azizan. Tak betul lah bacaannya sebab kita berhenti sini. Jadi mat iwad lah. Sebab bacaannya adalah wa kana Allahu aziza. Sebab kita berhenti di sini. Kalau lepas tu kita sambung pula hakima. Macam tapi tak molek lah kalau kita berhenti kat sini kan. Biasanya ada potongan ayat yang boleh kita berhenti, ada ayat yang tak boleh kita berhenti di situ. Itu kena tengok konteks ataupun ayat tu lah. Kan? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nampak di sini. Kalau kita berhenti di sini kan. Ini tanda diharuskan berhenti. Jim kecil ni.
Okey, jadi Ustaz kira semua jelas lah. Mudah saja. Cara bacaan mat iwad adalah kita menggantikan perkataan tanwin fathah, yang an, man, ban apa semua tu dengan satu baris. Jadinya ma, ba, gitu contoh kan. Jadi Ustaz kira sekadar itu dulu untuk pelajaran kita pada pagi ni. Ustaz cuma nak buat kesimpulan sikit. Ini bolehlah kamu tengok di sini. Wa kana Allahu azizan hakima wa yanzurul ladzina qalu ittakhadallahu wa yanzurul ladzina qalu ittakhadallahu walada liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini adalah ayat-ayat yang mengenai mat iwad tadi yang kita bincangkan. Ini pula ayat yang tidak ada mat iwad. Ingat ya, kalau huruf ta marbutah kita tak baca ma'du data. Nanti jangan lepas ni bila tasmi' dengan ustaz ke baca ma'du data, kena ketuk nanti dengan ustaz. Ma'du dah mati kan. Selain daripada itu macam hakima, ni boleh lah. Sebab selain daripada ta marbutah kan. Walada, amala. Okay. Di kesimpulannya ini adalah ayat-ayat yang mengandung mat iwad, dan sebelah kiri ustaz ni di paparan ni tidak ada mat iwad. Jadi ustaz kira semua jelas lah kaitan dengan ayat-ayat yang mengandung mat iwad dan tidak ada mat iwad, dan dalam Quran pun banyak sangat. Jadi kamu boleh kaji dan cari sendirilah insya-Allah. Tapi sebelum tu ustaz tinggalkan kamu dengan latihan. Ustaz dah berikan di grup WhatsApp dan juga di Google Classroom. Kamu boleh jawab lah latihan ni. Ustaz akan semak nanti insya-Allah. Ni ustaz kira tu dulu untuk pagi ni. Terima kasih kerana mendengar. Mendengar ustaz punya perkongsian, ustaz punya pengajaran daripada awal tadi sampai habis. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa insya-Allah minggu depan.